Okey, untuk video kali ini, saya akan sambung dengan operasi seterusnya di dalam algebra expression, iaitu operasi bahagi ataupun fraction. Okey, sebelum itu awak kena kenal pasti apakah rules ataupun laws yang akan kita guna pakai untuk kita simplifykan algebra expression yang melibatkan operasi division ataupun fraction. Okey, baik. Law yang kita akan gunakan ialah law of indices ataupun index. Okey. So kita akan gunakan this one. So awak kena tahu apa teknik yang kita akan gunakan, kemudian apakah laws yang kita akan gunakan untuk kita selesaikan soalan-soalan yang melibatkan simplification ataupun simplify of the algebra expression. Algebra expression division can be simplified by using cancellation method. Cancellation method. So before kita nak gunakan kaedah cancellation method ni, kita kena refer kepada law of indices dahulu. Yang pertama sekali kita tengok law number 1. Law of number 1. Yang pertama sekali kita tengok law of number 1 apabila kita tengok A dengan A ni sama. A ni ialah base A sama dengan base. Kemudian kuasa M dan juga N itu sama dengan power. So syarat dia ialah kena pastikan base dia sama, kemudian barulah kita boleh apply law of indices. Same base first. Baru kita boleh proceed with the laws of indices. Contohnya law of indices number 1. So sekiranya kita ada dua term, dua term A to the power of M times A to the power of N, so is equals to A to the power of M plus N. So that's mean kuasa itu tadi kita akan tukar dia menjadi tambah. So kat sini daripada bentuk ini kita akan tukar, kita akan simplify dia ke dalam bentuk yang lebih ringkas. Maksudnya daripada dua term ni dia akan tukar menjadi satu term sahaja. So inilah kegunaan law of indices. Alright. Untuk law number 2 yang mana term A power of M divide by A to the power of N. So sekarang dua term ni dibahagi. So divide. So bila dibahagi, so apa berlaku ialah kuasa dia kita akan tolak untuk second law ataupun law of number 2. Kalau darab kuasa dia tambah, kalau bahagi kuasa dia tolak. Baik, seterusnya law number 3 yang mana kita ada bracket. So dalam bracket tu kita ada term yang ada kuasa, A to the power of M, and then di luar bracket kita ada kuasa lagi. So apa yang kita boleh buat adalah, apa yang akan berlaku adalah untuk menghilangkan bracket ini, kuasa M ni kita akan darabkan dengan kuasa N. Kat sini M kita akan darabkan dengan N, kuasa dia. Baik, seterusnya ialah law ataupun rule number 4. A to the power of M over N means that power dia tu fraction. Power dia tu fraction. So how to convert this form into this form ialah yang di atas numerator M kita kuasakan dia. So maksudnya A to the power of M and then square root of N. Yang bawah ni square root of N. Nanti kita tengok di contoh dia. Baik. Law number 5. If A to the power of negative. Power ni ada negatif. So bila ada negatif, automatically nak hilangkan negatif ni kita kena buat
kita kena tulis dalam bentuk 1 over. Okay, 1 over and then hilangkan negatif, so dia akan kita tulis kat bawah. So dia akan pindahkan A kuasa M tadi ke bawah. Okay. So maksudnya bila kita convert into this form, automatic dia punya signage negatif ni akan hilang. Tapi syarat dia ialah kita mesti letak satu per dengan maksudnya dia macam inverse lah. Macam inverse. Maksud dia loss number 6 is A to the power of 0 equals to 1. Means that any value kalau kuasa kosong dia akan dapat 1. So the most important things adalah loss number 1, 2, 3, 4, 5. So awak kena hafal lah. Tapi kalau nak hafal memang banyak lah awak nak kena hafal kan. Tetapi tidak mustahil. Cara dia selain daripada hafal ialah awak kena banyakkan membuat latihan supaya awak mahir dan ingat. So kita tengok example 1.4. Simplify the following expression. So kalau awak tengok pada soalan 1, kita ada algebra expression dalam bentuk fraction ni. Bentuk fraction. So sekarang ni kita nak simplifykan this expression. So dia kata gunakan cancellation. Sebelum kita nak gunakan cancellation, kita kena tahu lah konsep asas ni. So 5m equals to 5 times m. 25m square, n square equals to 25 times m times m times n times n. So depend on berapa banyak ataupun berapa nilai kuasa dia nilai power so bila if the m ataupun the power is only 2, so means that variable m ni dia ada 2 kali lah, kita darab sebanyak 2 kali, repeated sebanyak 2 kali. So now bila kita faham konsep ini, so barulah kita boleh gunakan method cancellation, so that baru kita boleh cancel. So macam mana kita nak apply method cancellation? Syarat dia adalah pertama sekali variable ataupun value tu sama variable ataupun value sama. Baik, yang kedua adalah term ada berapa term. So macam ni kita hanya ada satu term kat atas, satu term dekat bawah. Kan? Macam mana kita nak kena pasti term kat atas tu dia tak ada operasi tambah ataupun tolak. Term kat bawah pun dia tak ada operasi tambah ataupun tolak. So bila bentuk macam ni, term satu term kat atas, satu term kat bawah, maksudnya kita boleh direct cancellation atas terus dengan bawah. Baik. So sekarang kita tengok variable yang sama. So variable apa yang sama? M kan? M kita cancelkan dengan M. So tinggal ada satu lagi M kan? Kemudian ada lagi tak variable yang lain? Tak ada. So bila tak ada, so yang bawah ni akan kekal lah. Yang hanya cancel, kita hanya cancel M dengan M. Kemudian yang kedua, value. Value ni sama tak 5 dengan 25? Tak sama. Tapi kita tengok dia dalam sphere yang sama. Sphere yang sama. So bila dia sphere yang sama, iaitu sphere 5, 10, 15, 25. So that kita boleh cancelkan 20, 25. So kita boleh cancelkan 5 dengan 25. So dia akan jadi 1 per dengan 5. Kemudian the rest of the answer is m n square. So this is the basic concept of the cancellation method. So kita tengok example 2. So dalam example 2, 2p square q cube divide by 8p q to the power of 5. So now kita tengok soalan ni, bentuk fraction dia adalah dalam bentuk satu term dekat atas,
dan satu term dekat bawah. Okay, so bila kita tengok satu term kat atas, satu term kat bawah, so kita boleh terus direct apply cancellation method. Cuma yang kat sini, kuasa dia ni 2, 3 dan 5. So kalau awak nak buat macam ni, so dia agak kompleks lah sebab dia panjang kan. Tapi tidak salah, cuma panjang. Kalau ada 10, kuasa 10, macam mana awak nak tulis? Okay, awak nak kena tulis Q ni 10 kali. Okay, kat sini pun kita nak kena tulis Q ni sebanyak 5 kali. So that's why kita apply law of indices, iaitu rule number 2, which is base yang sama, kuasa dia kita tolak. So kat sini kita tengok base yang sama. Base yang sama dia adalah P kan. Okay, base yang sama dia adalah P. Okay, so P. Okay, so P kuasa dia adalah 2 dan bawah ni 1 kan. So 2 tolak 1. Okay, 2 tolak 1 untuk base P. Okay, kemudian base Q. Okay, untuk base Q, okay, sama base kan? Sama base. Okay, sama base. Kemudian kuasa 3 tolak dengan kuasa 5. Okay, 3 tolak 5. Okay. So yang bawah ni 2 dengan 8 ni maintain lah. Then bila kita apply rules tadi, daripada 2 variable dia akan jadi single variable. Okay, macam ni. Okay, seterusnya bila kita buat, kita tulis macam ni, so apa berlaku seterusnya adalah kuasa 2 tolak dengan 1 akan dapat 1. Kat sini 1 Tapi tak boleh tulis lah 1. Maksudnya kuasa 1 maksud dia ada 1 P. Okay, kemudian 3 tolak negatif 5 sama dengan negatif 2. PQ kuasa negatif 2. Kenapa tiba-tiba per 4? So 2 dengan 8 ni kita boleh cancelkan kan. So kita boleh cancel sebab 2 dengan 8 dalam sifir 2. So iaitu 2, 4, 6, 8. So kita boleh cancel lah. This one 1, this one 4. So that's why dia akan jadi PQ kuasa negatif 2 per dengan 4. Okay. So sekarang ni kuasa negatif. So kita nak pindah, nak hilangkan negatif ni Kita nak hilangkan kuasa negatif ni. So kita tahu bahawa kuasa negatif Q kuasa negatif 2 sama dengan 1 over Q kuasa 2. So nampak tak? Kita put 1 over Q kuasa 2. So that secara automatik dia akan pindah duduk di bawah. So kita apply rule number 5. Okay. Alright, so kalau sini kalau nampak rule-rule ni banyak sangat kan. Okay, baik. So kita juga boleh direct apply cancellation method kan. So ataupun direct cancel atas dan bawah. Tapi syarat dia yang pertama tu kena pastikan term dia atas 1 bawah 1. Kalau term dia atas term dia lebih daripada 2, so kita kena buat kita kena cancelkan ke semua sekali term. Okay. So kat sini tengok 2 dengan 8. So sifir 2 kan. 1, 4. This one 1, this one 4. 4 kali 2, 8 kan. Okay, kemudian P kuasa 2, P. Okay, this one ada 2 P, this one ada 1 P. So 2 tolak dengan 1 dapat tinggal 1 P. Okay, yang ketiga adalah Q kuasa 3 dan Q kuasa 5. Okay, so Q kuasa 3, Q kuasa 5, Q dia sama. Okay, 3 tolakkan dengan 5. So berapa? Tinggal 2. So jawapan akhir dia adalah inilah. P over 4Q square. Okay. Alright. Okay, seterusnya kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3. So, kalau awak tengok soalan nombor 3. Okay, kalau tengok soalan nombor 3, okay, so pertama sekali kita tengok term dia. Ada berapa term? 1, 2, 3. So bila ada 3 term ni, maksudnya kita tak boleh lah direct cancellation macam soalan nombor 2 ni. So kita kena pecahkan dia kepada 2 denominator. Kita pecahkan kepada 2 denominator. Konsep dia macam ni lah, macam awak belajar masa kat sekolah kan. Iaitu kita split into 2 denominator.
Okey. Okey, tujuan ni ialah supaya kita boleh apply cancellation method yang seperti soalan 2 tadi. So kat sini kita ada term kat atas dengan term kat bawah. So bila kita ada term kat atas dengan term kat bawah without yang lain, so kita boleh direct buat cancellation method kat sini. So 12 cancelkan dengan 6, dengan 2 dapat 6. Okey, kemudian X kuasa 7, X kuasa 2. So atas ada 7, atas ada bawah ada 2 kan. So 7 tolakkan dengan 2 dapat 5. Kemudian Y kuasa 3, Y. Okey, so Y kat atas 3, 3 tolak 1 tinggal 2. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya 4x square Y over 2x square Y. Okey. Okey, 4 dengan 2. So kita boleh cancel sifir 2 kan. So 4 bahagi 2 dapat 2. Kemudian x square. So 2 kat atas, 2 kat bawah. So atas dengan bawah cancel. Hilanglah x tu. Maksudnya bila hilang x kita tak perlu tulis x. Tetapi dia ada nilai 1 sebenarnya. Nilai dia 1. Okay, y divide by y. Pun sama juga. So kita cancelkan dua-dua ni. So y tu hilang. Tidak bukan maksud dia kosong, tapi dia hilang y tu. Kita tak perlu tulis y. Okay, so dia akan jadi 1 lah. So 1, 2 kali 1 kali 1 dapat 2. Okay, so kita akan dapat jawapan akhir dia seperti ini, iaitu 6x5 y square plus 2. Okay. So ini jalan paling selamat lah untuk awak dapatkan jawapan. Okay. Jalan yang agak tidak selamat, okay, boleh buat sekiranya awak betul-betul mahir. Okay, iaitu 12x power of 7 y kuasa 3 plus 4x square y divide by 2x square y. Okay, so macam ni kita nak buat. So, pertama sekali kita kena consider kita ada 3 term. So bila kita ada 3 term, kita kena cancelkan ke 3-3 sekali. So bila kita nak cancelkan ke 3-3 sekali term ni, kita kena tengok contohnya koefisien 12, 4 dan 2 kan. So 12, 4, 2 ni sifir berapa? Sifir 2. Okay. Sifir 2, 4, 6, 8, 10, 12 kan. So kita nak cancel dengan apa? Kita cancelkan dengan nilai paling rendah, iaitu 2. So 12 bahagi 2 dapat 6. Okay, 4 bahagi 2 dapat 2. So 2 bahagi 2 hilang, dapat 1. Okay, macam tu Okay, baik. Seterusnya kita tengok variable variable. Okay, variable. Okay, variable x kuasa 7, x kuasa 2, x kuasa 2. Sama konsep dia macam sifir tadi cuma tengok. Okay, saya selesaikan satu persatu. Mula-mula koefisien, yang kedua dia punya variable x, yang ketiga variable y. So variable x ada x kuasa 7, x kuasa 2 dan juga x kuasa 2. So macam mana kita nak selesaikan this one? So kita apply cancellation. So kita apply cancellation, konsep dia sama, iaitu kita akan cancelkan dengan nilai x paling rendah, iaitu x kuasa 2. So x kuasa 7 tolak x kuasa 2 dapat x kuasa 5. Okay. Kemudian x kuasa 2 cancelkan dengan x kuasa 2, okay, dapat 1. So that's why jawapan dia ialah x kuasa 5 tambah 1. Okay, seterusnya kita buat bagi variable y y. Okay, y kita ada y kuasa 3 y and then y kuasa 1 ataupun y sajalah Okay, so macam mana kita nak cancel? Okay, kita tak boleh cancel dengan ini saja. Ini adalah antara common mistake yang student buat. Iaitu dia cancel terus hilang kan. Bila hilang, jawapan dia automatik salah. So awak kena consider 1, 2, 3 kan. Bila tengok 1, 2, 3 maksudnya 3 ni kita kena cancel.
cancel dengan apa? Kita kena cancel dengan Y yang mempunyai kuasa terendah iaitu Y saja. Means that dia akan jadi macam ni lah. Y kuasa 3, Y divide by Y. So Y paling rendah adalah Y kan? Y kan? So Y kuasa 3 kena cancelkan dengan Y. So tinggal berapa? Tinggal 2. Okay, kemudian Y cancelkan dengan Y. So dua-dua ni kena cancelkan di bawah ni. So tinggal 1. So, jawapan dia adalah Y kuasa 2 tambah 1. So macam mana kita nak tulis jawapan akhir? Okay, jawapan akhir dia akan jadi 6x. Okay, 6x kuasa berapa? Kuasa 5. Okay, kemudian Y kuasa 2. Okay, tambah dengan 1. Okay, bahagikan dengan X kuasa 2. Okay, so tengok jawapan kat sini dengan jawapan ni berbeza kan? Walaupun berbeza tetapi jawapan dia tetap sama. Sekejap saya tengok Okey, ya betul, tetap sama. Okey. So kat sini sama Sorry. Okey, this one pun kita cancelkan. Okay, so jawapan akhir dia akan jadi 6x power of 5 y kuasa 2 plus 2. Okay, so jawapan samalah 2. Macam dapat 2 ni, this one lah. This one 1, this one pun 1. So bila 1, so kita ada 2 lah kat sini. Okay. Oh sorry, bukan 2 kat sini. Sorry. 1 ni 1 lah. 2 ni this one ni. Okay, so bila banyak sangat bila tulis ni dia nampak ni lah confuse kat sini Okay, baik. Seterusnya kita tengok exercise 1.4. So awak dikena key untuk membuat exercise 1.4. Kita ada beberapa soalan. Tak silap saya ada 8 soalan. But dalam video ni saya akan tunjukkan 4 soalan. Selebihnya awak cuba buat cuba siapkan. Okay. Baik, untuk soalan exercise 1.4, simplify the following expression. So soalan 1, so kita ada satu fraction of algebra expression. So kalau awak tengok, kita tengok, so kita ada satu term kat atas, satu term dekat bawah. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita boleh directly cancel atas bawah So 7 dengan 63, so sifir berapa? Sifir 7, 14 21, 28, okay, 35, and then 42, okay, 49, and then 54, 63, betul tak? Okay, 56, 63 Okay, so di dalam sifir 7. So maksudnya 7 kat sini 1, kat sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Okay, 9 cancellation. Okay, baik. Seterusnya kita tengok variable variable A kuasa 3, A kuasa 9. So sini ada 3A, sini ada 9. So 3A cancelkan dengan 9A dapat berapa? Dapat 6. Okay, kita hanya tinggal baki dia 6A 6. A kuasa 6. Okay, baik. Yang ketiga B kuasa 8 divide by B kuasa 4. So kita ada B sebanyak 8 kali kat atas, bawah kita ada 4 kali. So bila kita buat cancellation, 8 ni tolakkan dengan 4. So baki dia tinggal 4. So jawapan akhir dia akan jadi B kuasa 4 divide by 9 A kuasa 6. Okay, A kuasa 6, B dah tak ada kan?
So A kuasa 6. Okay, so this one untuk soalan nombor 1. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Sama juga, masih lagi 2 term atas dengan bawah kan. So kita nak buat cancellation. So kita tengok koefisien dia ada tak sifar yang sama? Tak ada, sebab dia kat atas ni 1, bawah ni 8. Okay, tak ada lah. So kita tak boleh buat cancellation lah. Okay, seterusnya kita tengok next dia adalah X kuasa 5. So kita tengok X kuasa 5 ni dalam bracket. So bila dalam bracket, kat luar tu ada kuasa pula. So apa kita nak kena buat adalah kita kena hilangkan bracket ni. So macam mana cara kita nak hilangkan bracket? Kuasa ni kita darab keluar. Kita kena dapat X kuasa 15, iaitu 5 kali 3, 15. Y kuasa 4 divide by 8X. Kemudian bracket sama juga kan. Bila ada bracket, kita kena hilangkan bracket. So bila kita nak hilangkan bracket, kita apply law of indices, yang mana kuasa bagi bracket kat dalam ni, kita akan darabkan dengan kuasa kat luar bracket. So kita akan dapat Y kuasa 4. So bila dah hilang bracket, baru kita selesaikan this fraction menggunakan kaedah cancellation, yang mana X kuasa 15 tolak cancelkan dengan 1X, kita akan dapat baki dia 14. Kemudian kemudian variable Y kuasa 4 cancelkan dengan Y kuasa 4, dia akan hilang Y ni, dia akan tinggal 1. Okey. So X kuasa 14 darab 1 dapat X kuasa 14 divide by 8. Okey. Seterusnya kita tengok soalan 3. Soalan 3. Soalan 3 ni ada 1, 2, 3 term. So kita ada 3 term. So bila kita ada 3 term, bermaksud kita tak boleh apply this one. So kita kena buat sama ada kita pecahkan kepada dua fraction, iaitu kita splitkan kepada 2 fraction yang sama denominator dia, macam ni kan. So kita back to basic lah. Operation dia adalah tolak, kemudian X kuasa 3 Y, this one 3X to the power of 6 Y to the power of 10. So bila dalam bentuk ni, kita boleh apply lah yang direct cancellation atas bawah tadi. So bila kita nak cancel direct atas bawah tadi, senang saja. This one sama dengan X kuasa 3 divide by X kuasa 2. So tinggal baki dia X saja. Kemudian Y divide by Y kuasa 2. So baki dia kat bawah. So dia akan dapat jawapan X over 6Y divide by, seterusnya 3 dengan 6, sifar 3 kan. 3, this one 2. Kemudian X kuasa 6 tolak dengan X kuasa 2 dapat 4. Y kuasa 10 tolakkan dengan Y kuasa 2, 8. So kita akan dapat X kuasa 4 Y kuasa 8 per dengan 2. So this is the answer. Untuk soalan nombor 3. Untuk soalan nombor 4. Tengok soalan nombor 4. Untuk soalan nombor 4, kita kena apply beberapa teknik ataupun method. So that's why awak kena banyak buat latihan. So awak kena follow video yang saya share pada kelas sebelum ni untuk exercise 1.2 atau 1.3, and then sambungan dia ialah exercise 1.4. So dekat sini kita ada 4 term. 1, 2, 3, 4. So bila kita ada 4 term, kita ada 2 kaedah. Yang pertama, kita boleh buat cancellation lah. Tetapi kita kena buat cancellation cancellation pada setiap term. So contohnya kita ada term MN, M kuasa 2, N kuasa 2 tolak M kuasa 3. So kat sini kita tengok variable apa yang sama. So variable yang sama adalah M, this one M, this one M kuasa 2. Kemudian variable N ada tak sama ke-4-4? Tidak ada yang sama. Dia hanya sama 2 saja. Yang ni tak sama, tak ada N. So bila tidak ada N, so kita tak boleh cancel. Kita tidak boleh cancel. Kita kena tengok, ni ada tak M? Ni ada tak M? Ada. Ni ada tak M? Ni ada tak M? Ada. So bila ada ke-4-4, baru kita boleh cancel.
So sekarang kita nak cancelkan dengan apa? Kita cancelkan dengan variable yang kuasa paling rendah. Kuasa paling rendah dia adalah M. So M cancel dengan M cancel dengan M kuasa 2, tolakkan dengan M, tinggal M sahaja. Kemudian M kuasa 2, tolakkan dengan M, tinggal M sahaja. So final answer will be N. So bila kita cancel ni bukan bermaksud dia jadi kosong. So dia akan jadi 1 This one pun jadi 1. So 1 kali dengan N dapat N, tambahkan dengan 1 divide by this one pun sama juga 1. Okay, bukan 1 M kuasa 1. Okay, so M dia masih ada. So M N kuasa 2 tolakkan dengan this one M. So jawapan akhir dia N plus 1 divide by M square Mn square minus M. Okay, ini satu kaedah Okay, kaedah satu lagi adalah kita gunakan factorization. Okay, iaitu kita factorize. So factorize tu apa? Factorize tu kita buat bracket. Okay, kita buat bracket. Okay, kenapa kita nak factorize? Okay, kita tengok Kenapa? Okay, kerana yang pertama kita tengok kat atas ni kita ada variable yang sama dalam dua term ni. So kita keluarkanlah. Kita factor out. Okay, kita factor out M. Okay, kemudian ada lagi tak variable yang sama? Tidak ada. Bila tak ada, letak bracket. Kemudian letak N plus dengan berapa dapat M kan? So plus dengan 1. Okay, kemudian divide by. So tahu kan, keluarkan M duduk kat depan. Kemudian letak bracket. Kemudian dalam bracket tu ialah apa yang hasil, apa yang nilai yang bila kita darab, kita dapat balik jawapan ni Mn plus M ni. Okay, so N plus 1. So N times dengan M dapat Mn. 1 times dengan M dapat M. Okay, kemudian seterusnya dekat denominator bawah ni kan. So kita ada dua term kan. So dua term ni kita factorize juga. Okay, so kita factorize. Bila kita factorize, kita tengok apa yang sama. Yang sama dia M square. So M square kita keluarkan. Kemudian N square kita letak dalam bracket. Kemudian tolak dengan berapa nilai untuk dapat M square? 1. Okay, so kita dapat dalam bentuk ni lah. Okay, so kenapa kita ubah dalam bentuk ni? Kerana bila kita ubah dalam bentuk ni bermaksud atas ni adalah satu term lah. So yang atas ni satu term. Ataupun yang mana variable M dengan M square ni kita boleh cancel. Okay, kita boleh cancel direct. M cancelkan dengan M square. Okay, kerana dia berada di luar bracket. Dia berada di luar bracket, kita boleh direct cancel. Okay, pastikan dia darabkan dengan bracket ni lah, dia jadi coefficient. Okay, kemudian yang dalam bracket dengan bracket ni kita boleh cancel. Bracket dengan bracket saja boleh cancel. Maksudnya kalau bracket atas ni sama dengan bracket kat bawah ni, kita boleh cancel. Tetapi bracket atas dengan kat bawah ni tidak sama. So bila tak sama, so apa yang kita boleh buat adalah kita factorizekan bracket di bawah ni. Bracket di bawah ni kita boleh factorize, dia menjadi N plus 1 divided by M in the bracket N square minus 1 square. Because of 1 ni, kita boleh convert jadi 1 square. So bila kita convert dia jadi 1 square, automatically dia masih lagi dapat nilai 1 lah. Kalau awak tekan calculator, still lagi dapat 1. So that, kenapa kita convert kepada bentuk ni? Kerana kita nak gunakan identity yang melibatkan factorization. Okay, iaitu A square minus B square equals to A plus B, A minus B. So that kita akan dapat N plus 1 in the bracket, still in bracket, put the bracket, kemudian M, and then N plus 1, N minus 1, because of this one sama dengan ini kan, bentuk dia. So that's why lah kita factorize. Itulah kegunaan factorize di dalam simplify the expression. Okay, so that bila kita dah factorize kan denominator ni, so dia nampak tak atas dengan bawah ni sama kan? Bila sama, kita boleh cancel yang bracket dengan bracket. Okay, itu tujuan kita factorize. So ada dua kaedah. Okay, so bila kita dah cancelkan, kita akan dapat atas ni bukan hilang kosong atas ni akan jadi 1 per dengan M
N tolak 1. Okey. Walaupun jawapan dia sedikit berbeza tetapi jawapan ni pun betul, jawapan ni pun betul. Cuma beza dia adalah dari segi apa yang kita panggil sebagai kaedah ataupun kaedah yang kita gunakan. Okey. Cuma jawapan yang digunakan untuk kaedah yang kedua ni lebih simple lah. The most simple form is jawapan bawah ni. Tapi this one pun simple juga. Tapi tidak sesimpel ini. Kalau kalau ambil advanced engineering maths, dia nak jawapan dalam bentuk ni Okay, but this one engineering maths, so that no problem for you guys untuk buat jawapan dalam bentuk ini. Okay, so seterusnya saya nak awak sambung exercise 1.4, siapkan. Oh sorry, 1.4 kita hanya ada 4 soalan. So keempat-empat saya dah cover. Okay, so seterusnya kita akan sambung dengan video seterusnya iaitu solving algebra equation. Okay, so thank you very much.